Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Cikgu doakan anak-anak murid cikgu sentiasa dalam sihat. Baik, pada pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar tolak masa. Okey, mari kita lihat contoh yang melibatkan tolak masa. Okey, antara jam dan minit. Okey, kita tengok kat sini ada satu poster. Ada dua poster sebenarnya, okey, iaitu projek poster kesihatan. Okey, kita ada nama di sini iaitu Raden, Siti dan Divani. Okey. So, tempoh menyiapkan poster-poster ini, kalau Raden tempoh siap dia 3/4 jam. Siti 1/5/6 jam. Divani 12 minit lebih awal daripada Siti. Okey. So, kita limpah kat sini tempoh siap yang diwakili oleh 3 orang pelajar, okey, dalam menyiapkan projek poster kesihatan. Okey, soalan A dia tanya, hitung beza tempoh yang diambil oleh Raden dengan Siti untuk menyiapkan projek berdasarkan jadual di atas. Okey, jadi di sini kata kuncinya adalah beza. Okey, beza. Jadi kalau beza, apa maksud beza? Beza ni mestilah kita kena guna operasi tolak. Okey, jadi kita kena guna operasi tolak. Okey, kita nak tolak masa siapa dengan siapa dia? Raden dengan Siti. Okey, so Raden dengan Siti. Raden 3/4 jam, Siti 1/5/6 jam. Okey, jadi 1/5/6 jam lebih daripada 3/4 jam. Maka 1/5/6 jam tolak 3/4 jam. Okey, jadi kat sini melibatkan pecahan antara dua pecahan nombor bercampur dan juga pecahan wajar. Jadi langkah yang pertama selalu kita buat adalah kita kena samakan penyebut. Okey, kita samakan penyebut iaitu 6 dan juga 4. Maka kita boleh samakan penyebut. Kalau untuk penyebutnya 6, kita akan darab dengan 2 supaya dapat 12. 5 pun kita akan darab dengan 2. Unit jam tolak per 4. Kalau 6 darab 2 dapat 12. 4 kita bagi jadi 12 juga. Kita 4 darab 3. Kemudian 3 darab dengan 3. Unit jam. Okey, so 1, 5 darab 2, 10, 6 darab 2, 12. Tolak 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12. Okey, so kita tolaklah. Maka kita akan dapat jawapan 1/12 jam. Okey, ini adalah beza. Okey. Baik, soalan B, berapakah tempoh yang diambil oleh Divani dalam jam dan minit? Dia nak dalam jam dan minit untuk siapkan projeknya. Okey, jadi Divani di sini dalam jadual dia telah memberitahu dia 12 minit lebih awal daripada Siti. So dia siap awal daripada Siti. So kalau 12 minit lebih awal, maka kita kena buat operasi tolak. Okey. Maka apa tolak apa kat sini? 1/5/6 jam tolak 12 minit. Okey. So, sebelum tu, bila soalan nak minta dalam jam dan minit, maka yang 1/5/6 jam ni kita kena tukar dulu. Tukar dulu kepada jam dan juga minit. Okey, macam mana cara dia? Okey, kaedahnya begini. 1/5/6 jam, kita boleh cerakinkan kepada hasil tambah 1 jam tambah 5/6 jam. Okey. So, 1 jam kita kekalkan tambah dengan 5/6 jam ni kita tukar kepada minit. Yang bentuk pecahan ni kita tukar pada minit. Yang nombor bulat kita kekalkan dalam jam. So, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. So, 5/6 darab 60 minit. Okey, so kita boleh cancel kat sini. 6 kali 1, 6 kali 10. Maka jawapan kita kat sini adalah 1 jam. Okey, 5 darab 10 dapat 50 minit. Okey, 50 minit. Okey,
So 1 jam 50 minit. Divan ni dia siap poster kesihatan, projek poster kesihatan. So kita tolak dengan 12 minit. Jadi kita kena buat bentuk lazim. Jadi macam mana kita nak buat bentuk lazim? Okey, jadi kalau melibatkan jam dan minit, kita bentuk lazim kita kena buat macam ni lah. Iaitu 1 jam 50 minit tolak dengan 12 minit. Okey, so kita kena tolak. So, 50 tolak 12 dapat 38 minit. 1 jam. Okey, jawapan dia adalah 1 jam 38 minit. Okey, mari lihat soalan kedua. Hitung beza memasak dalam jam antara kerupuk leko yang dikukus dengan yang direbus seperti yang dilabel pada gambar. Okey, kalau kukus 1.5 jam. Okey, yang ni melibatkan perpuluhan. So, kalau melibatkan perpuluhan, sangat mudah kita tolak macam nombor perpuluhan biasa. Okey, bagaimana caranya? Okey, 1.5 jam tolak 0.5 jam. Okey, yang ni simple je. Okey, tolak dengan berhati-hati. So, unit jam jangan lupa. 5 tolak 5, 0. 1 tolak 0, 1. Jadi, ambil masa sejam je. Okey, jadi beza antara masak kerupuk leko ni, rebus dan juga memasak kerupuk leko yang dikukus dengan yang direbus pada label pada gambar ni adalah sejam saja. Okey, beza memasak. Okey, soalan yang ketiga. 3.45 jam tolak 1 jam 40 minit. Soalan nak dalam jam dan juga minit. Okey, di sini bila dia nak dalam jam dan minit, nombor perpuluhan ini 3.45 jam kamu kena tukar dulu kepada jam dan juga minit supaya kita boleh tolak dengan 1 jam 40 minit ni. Okey, macam mana? Okey, macam mana? Caranya ialah 3.45 jam. So, dia sebenarnya adalah 3.45 jam bersamaan dengan 3 jam tambah 0.45 jam. Okey. Bagaimana dapat 0.45 jam ni? Sudah telah diterangkan dalam kelas yang sebelum ini. Jadi kena tengok baliklah video ya. Okey, jadi 3 jam tambah 0.45 jam kita tukar kepada 60 minit. Okey, kita kena darab dengan 60 minit. So, kita nak tukar pada unit minit maka kita kena darab dengan 60. Jadi 0.45 darab dengan 60 minit. Okey, kita buat kurungan kat sini sebab dia unit dia beza sikit. Jadi kita akan dapat 27 minit. Maka jawapan kat sini adalah 3 jam 27 minit. Okey, so bila dapat barulah kita boleh tolak dengan 1 jam 40 minit tadi. So kita buat bentuk lazim. Okey, 3 jam 27 minit tolak 1 jam 40 minit. Okey, so kita tolak macam biasalah. Okey, kat sini kita kena hati-hati. Bila kita nak buat penolakan, kita tengok rumah. Okey, minit kat sini adalah 27 minit. Dia nak tolak dengan 40 minit, tak boleh. Sebab nombor 27 lebih kecil daripada 40. Maka apa yang kita kena buat? Kita kena pinjam di rumah sebelahnya. Pinjam pada 3, tinggal 2. Bila kita pinjam 1 jam daripada rumah jam, maka kita kena tambah 60 minit. So, 27 kita kena tambah dengan 60. Maka 27 tambah 60, kita akan dapat berapa? 87. So, maknanya nilai kat sini adalah 87. Okey, kemudian barulah kita boleh tolak. 87 tolak 40 dapat 47. So, 47 minit, 2 tolak 1, 1. So, jawapan dia 1 jam 47 minit. Mudah bukan?
Okey, sekarang melibatkan hari dan jam. Hari dan jam. 9 hari, 18 jam, tolak 7/8 hari. Jawapan nak dalam hari dan jam. Macam mana kita nak buat ni? Jadi, 7/8 hari kita kena tukar kepada jam. Apabila kita tukar kepada jam, maka dia akan dapat nombor bulat. Okey, macam mana cara dia? So, caranya macam ni saja. Okey, so 78 hari kalau kita tukar pada jam, kita kena darab dengan 24. So kita darab dengan 24 jam. Okey. Kemudian kita 8 darab 1, 8. 8 kali 3, 24. 7 darab 3, 21 jam. Okey. Kemudian barulah kita boleh buat operasi tolak. Okey, so 9 hari, 18 jam, tolak 21 jam. Okey, so mari kita tolak. Okey. So 18 tolak 21. Tak boleh. Kita kena pinjam. Macam tadi jugalah, konsep dia kita pinjam. Pinjam pada rumah hari, maka dia tinggal 8. So bila pinjam pada rumah hari, dia kena tambah dengan 24. So 18 tambah dengan 24, kita akan dapat apa? Sebab satu hari 24 jam. So bila kita tambah dengan 24, maka 12, 1 tambah 2, 3, 3 campur 1, 4. Okey, so kat sini dapat 42. So 42 tolak dengan 21, maka kita akan dapat 21 jam, 8 hari. Okey, so jawapan dia adalah 8 hari, 21 jam. Okey, kita lihat pada soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya adalah 6.5 hari tolak 7/12 hari. Okey, so konsep dia masih sama juga. Yang 7/12 ni kita tukar pada rumah jam, supaya bila kita nak tolak nanti mudah. Dan 6.5 hari ni kita boleh tukar kepada unit hari dan jam. Okey, maknanya kat sini, sebab soalan ni dia minta pada kita dia nak dalam hari dan jam. Oleh yang demikian, 6.5 hari ni cikgu boleh tukarkan kepada hari dan jam, dan 7/12 hari ni cikgu boleh tukar pada unit jam. Okey, sebab kita tak mahu dalam unit pecahan ni, susah kita nak tolak. Okey, jadi macam mana cara kita nak buat? Okey, kaedahnya adalah 6.5 hari bersamaan dengan 6 hari tambah 0.5 hari. Okey, 6 hari tambah, okey, 0.5 hari ni, yang ni kita tukar pada jam. Kita darab dengan 24 jam. 0.5 darab dengan 24 jam. Okey, yang ni unit dia jam. Kita kena buat kurungan. 0.5 ni kalau kamu nak tukar pada pecahan pun boleh. Tak ada masalah nah. Sama aja. So kita kat sini kita akan dapat 6 hari 12 jam. Okey. Kemudian kita tengok pula 7/12 hari. 7/12 hari kita kena tukar pada unit jam. Kita kena darab dengan 24 jam. Okey, so 12 kali 1, 12 kali 2. Maka 7 darab 2, kita akan dapat 14 jam. Okey, kemudian baru kita boleh tolak. Okey, so bila kita tolak masih kena buat bentuk lazim. Okey, yang ni wajib. Maka kita akan dapat 6 hari 12 jam tolak 14 jam. Okey, yang ni pun konsepnya sama dengan contoh yang tadi. Unit jam, unit hari. 12 jam tak boleh tolak dengan 14 jam. Maka kita kena pinjam pada rumah hari. Yang ni tinggal 5. Yang ni kita akan dapat tambah dengan 24. Maka kita akan dapat 36.
So 36 tolak 14, kita akan dapat 22. Hari dia kita akan dapat 5. So 5 hari 22 jam. Okey, sekarang berapa bulankah lebihnya 30.25 tahun daripada 29 bulan? Okey. So, kita nak tahu berapa lebih. Macam mana kita nak tahu lebih? Maka kalau kat sini kita tukar pada unit bulan lah. Okey, 30.25 tahun. Cikgu tukar dulu kepada unit bulan. Maka cikgu kena darab dengan 12. Okey, cikgu kena darab dengan 12. Jadi, kaedahnya macam mana? 30.25 ni kita kena tukar pada unit bulan. Okey. So 30.25 tahun kita kena darab dengan 12 bulan. Supaya kita dapat unit bulan, maka di sini kita akan dapat 363 bulan. Okey, yang ni kena buat bentuk lazim lah. Okey, pelajar kena tunjukkan dalam bentuk lazim. Okey, macam mana boleh dapat 363 bulan. Okey, kemudian kita barulah boleh tolak. Okey, kat sini berapa bulan lebihnya 30.25 tahun daripada 29 bulan? Maka kita kena tolak. Okey, kita kena tolak. So, bagaimana kita nak tolak? Kita kena ambil 363 bulan tolak dengan 29 bulan. Okey, 363 bulan tolak dengan 29 bulan. Okey. Itu kaedahnya. So, kita akan dapat berapa? 334 bulan. Okey. Baik, tengok contoh yang berikutnya. 14.5 tahun tolak 73/4 tahun. Sama dengan berapa tahun? Berapa bulan? Okey, konsep yang masih lagi sama macam tadi. Maka kat sini 14.5 tahun kita tukar dulu pada unit tahun dan bulan. Dan 73/4 tahun pun kita tukar kepada unit tahun dan bulan. Seterusnya kita boleh buat tolak. Okey, kita buat satu persatu. Okey. So, 14.5 tahun kita tukar pada unit tahun dan bulan. So, dia sebenarnya adalah 14 tahun tambah 0.5 tahun. Okey. So, 14 tahun tambah 0.5 tahun tukar pada bulan, maka kita kena darab dengan 12. Okey, 0.5 darab dengan 12. Yang ni adalah unit bulan. Okey, jadi kena buat bentuk lazim lah. 0.5 darab 12 dapat berapa? Maka kat sini kita akan dapat 14 tahun 6 bulan. Okey, seterusnya 73/4 tahun kita kena tukar pada tahun 6 bulan. So 7. Okey, 7 tahun. Dia sebenarnya adalah 7 tahun tambah dengan 3/4 tahun. Okey, yang ni ya. Cikgu tukar kepada hasil tambah 7 tahun tambah 3/4 tahun. 7 tahun cikgu kekalkan tambah dengan 3/4. Okey, 3/4 ni kita tukar pada unit bulan, maka kita kena darab dengan 12. Okey, yang ni unit bulan. So, kita akan dapat berapa? Plus. So, 4 kali 1, 4 kali 3. Kat sini kita akan dapat 7 tahun. 3 darab 3, 9 bulan. Okey, kemudian barulah kita boleh buat tolak. 14 tahun. Okey, 14 tahun 6 bulan tolak 7 tahun 9 bulan.
Okey, so kita tolak lah nah. Okey, kamu tolak. Kita akan dapat berapa? 6 bulan tolak 9 bulan tak boleh. Pinjam pada 14 tinggal 13. So, 1 tahun 12. 12 tambah 6 dapat 18. So, 18 tolak 9 dapat 9 bulan. 13 tolak 7 dapat 6 tahun. So, jawapan dia adalah 6 tahun 9 bulan. Okay, next. Soalan seterusnya. 9 dekad tolak 6 3/10 dekad. Okey. So, benda yang sama jugalah macam tadi. Okey. Iaitu 6 3/10 dekad ni kita boleh tukar kepada dekad dan tahun. Okey, kita boleh tukar kepada dekad dan tahun. So, kat sini bagaimana kita nak tukar? 3/10 kita tukar pada unit tahun. Okey, satu dekad dia bersamaan dengan 10. Okey. So, yang ni kita kena tukar kepada dekad dan tahun. Okey, jadi 6 3/10 dekad bersamaan dengan 6 dekad tambah 3/10 dekad. Jadi 3/10 ni cikgu kata tadi yang pecahan ke yang dalam bentuk perpuluhan, kita tukar pada unit yang seterusnya. So yang ni adalah dekad. Yang ni lah kita kena tukar pada unit tahun. Jadi macam mana? 6 dekad tambah 3/10 darab 10. Ini unit tahun. Okey, 10 kali 1, 10 kali 1. Maka kita akan dapat 6 dekad 3 tahun. Okey, kemudian 9 dekad tolak dengan 3 dekad 3 tahun. So, tulis dalam bentuk lazim, murid-murid. 9 dekad tolak 6 dekad 3 tahun. Okey, di sini pelajar-pelajar kena ingat. Sebelum kita nak tolak, kita kena pastikan setiap rumah dia ada nilainya. Akan tetapi kat sini, 9 dekad dia tak ada rumah tahun. Maknanya kat sini dia sebenarnya ada, iaitu kosong. Okey, kosong tahun. Dia sebenarnya adalah kosong tahun. Jadi kalau kosong tolak dengan 3 tahun, tak boleh. Maka kena pinjam pada 9 dekad. So, macam mana kita nak pinjam? Pinjam 1 daripada dekad, maka tinggal 8. So, 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. So, kita tambah dengan 10, maka dapat 10. So, 10 tolak 3, kita akan dapat 7. 8 tolak 6 dapat 2. Maka jawapannya adalah 2 dekad 7 tahun. Sangat mudahlah. Baiklah. Seterusnya, hitung baki dalam tahun. Apabila 47 tahun ditolak daripada 8.1 dekad. So, kat sini, maksudnya, bila dia nak tolak daripada, ada perkataan daripada, maksudnya yang 8.1 dekad ni dia akan tolak dengan 47 tahun. Jangan terkalih tau. Sebab dia kata ditolak daripada. So, mestilah nombor yang perkataan selepas daripada tu lah yang akan tolak dengan 47 tahun. Okey, jadi kat sini dia nak dalam unit tahun. So, siapa yang kita kena tukar unitnya? Mestilah 8.1 dekad. Okey, kita tukar pada unit tahun. So, 8.1 darab dengan 10. Masih ingat lagi, kalau kita darab dengan 10, nombor tu kita hanya ubah gerakkan titik perpuluhan sahaja. So, 8.1 darab dengan 10 tahun sama dengan, okey, bila darab dengan 10, cikgu sentiasa ulang banyak kali, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. So, gerakkan 1 titik perpuluhan ke kanan, maka kita akan dapat 81. Okey, kita akan dapat 81 tahun. Okey. So, kita boleh buat tolak lah. Okey, jadi 81 tahun tolak 47 tahun. So, jawapannya ialah
20 berapa? 81 tolak 47, kita akan dapat 34. Okey, 34 tahun. Okey. Next, abad dan dekad. Okey, kita tengok usia wang pada tahun 2021. Kira beza usia antara kedua-dua wang kertas. Okay, wang kertas ni yang RM1 ni, RM1 ni dia 1/2 abad. Hak yang bawah dia ni adalah 1/10 abad. Okey, jadi kita kena tolak apa kat sini? Iaitu 1/2 abad tolak dengan 1/10 abad. Sebab 1/2 abad ni lebih lama daripada 1/10 abad. Okey. Jadi kita akan buat tolak kat sini. 1/2 abad tolak dengan 1/10 abad. Sama dengan, okey, jadi kita hanyalah fokus untuk kita samakan penyebut saja. Maka 2 kita darab dengan 5, 1 darab dengan 5, 10 darab dengan 1, 1 darab dengan 1. Konsep dia semua sama je. Yang melibatkan pecahan, kita samakan penyebut. 1 darab 5, 5 abad. Tolak dengan 1 darab 1, 1 lah. 1 abad. Per dengan penyebut mereka adalah 10. So, 5 tolak 1, 4. 4/10. Okey, tapi pelajar kena ingat, 4/10 abad, pecahan 4/10 ni kita boleh perkecilkan lagi. Kita bahagi dengan sifir 2. Jawapan mesti wajib dalam bentuk termudah. 4 bahagi 2 dapat 2. 10 bahagi 2 dapat 5. Jadi jawapannya adalah 2/5 abad. Baik. Seterusnya, 14.2 abad tolak 3 abad 9 dekad kepada jawapan nak dalam abad dan dekad. So maknanya kat sini kita nak fokus pada mana, unit mana yang kita nak kena ubah. 14.2 abad ni lah. Sebab dia dalam bentuk perpuluhan. So kita tukarkan dia kepada unit abad dan dekad. Okey, macam mana caranya? Okey, so caranya adalah 14.2 sama dengan 14 abad tambah 0.2 abad. Okey, 14 abad. Okey, abad yang 0.2 abad ni kita kena tukar pada dekad. So, 1 abad berapa dekad? 1 abad berapa dekad, kelas? Okey, jadi kalau kita nak tukar abad kepada dekad, maka kita kena darab dengan 10. Sebab 1 abad dia bersamaan dengan 10 dekad. So, tambah kurungan 0.2 darab dengan 10 dekad. Okey, so 14 abad 0.2 darab dengan 10 dapat 2 dekad. Kemudian kita tolak 14 abad 2 dekad tolak 3 abad 9 dekad. Okey, kita tolak. So, 2 dekad tolak dengan 9 dekad tak boleh. Macam cikgu cakap tadi. Pinjam, yang ni dapat 13. Yang ni dapat 12. Sebab 2 tambah 10 dapat 12 lah. 12 tolak 9 dapat 3. 13 tolak 3 dapat 10. 10 abad 3 dekad. Alright. Next. Kita lihat seterusnya abad dan tahun. Okay, ini adalah contoh yang terakhir. Kita ada 2 tempat bersejarah. Bangunan Sultan Abdul Samad dan juga Fort Cornwallis di Pulau Pinang. Okey, bangunan Sultan Abdul Samad ni usia dia lebih kurang 1/4 abad.
Manakala Fort Cornwallis adalah 2 abad 35 tahun. Okey, so kita nak cari beza usia kedua-dua tempat bersejarah ini. Kita ambil 2 abad 35 tahun tolak dengan 1/4 abad. Okey, jadi dia nak jawapan dalam abad dan tahun. Macam cikgu cakap tadi, kalau unit ni 2 abad 35 tahun, dia dah stable dah. Dia dah stabil dah unit dia. Dia dah ada abad, dia ada tahun. Yang tak berapa nak stabil lagi ni unit ni lah. Sebab dia masih lagi wujud dalam abad sahaja. Kita boleh tukar kepada abad dan tahun. Sebab dia adalah pecahan. Okey, macam mana cara buat dia? Sama seperti contoh-contoh yang cikgu tunjuk tadi. Yang sebelum ni. Kita kena tukarkan kepada abad dan tahun. So, 1/4 abad merupakan 1 abad tambah 1/4 abad. Okey, 1 abad tambah 1/4 abad tukar kepada tahun. Kita kena buat apa? 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Kena ingat. Jadi 1/4 kita buat dulu kurungan. Darab dengan 100 tahun. Okey. Kat sini kita akan dapat 1 abad. Okey, 1/4 darab dengan 100 kita akan dapat 25. Jadi 1 abad 25 tahun. Kemudian barulah kita boleh tolak. Okey, kamu tolak 2 abad 35 tahun tolak 1 abad 25 tahun. Okey, kita cuba tolak kat sini. 35 tahun tolak dengan 25 tahun. Kamu akan dapat 10. 10 tahun. 2 tolak 1, 1 abad. Maka jawapannya adalah 1 abad 10 tahun. Baiklah, setakat ini dahulu penerangan cikgu mengenai tolak masa. Jadi apa yang kita nampak hasil pembelajaran pada hari ini? Penolakan yang melibatkan penolakan yang melibatkan pecahan dan juga perpuluhan, dia juga memerlukan operasi darab. Okey, terutama kalau untuk pecahan kita nak samakan penyebut, maka operasi darab pun diperlukan di sini. Jadi cikgu rasa kita punya pembelajaran pada hari ini stop pada hari ini dahulu. Kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Jadi jangan lupa like and subscribe my videos dan follow cikgu dalam Instagram, subscribe YouTube cikgu, follow Facebook cikgu. So, kalau ada apa-apa soalan bolehlah bertanya kepada cikgu, boleh hantar pada email yang tertera dan juga nombor yang dinyatakan. Ingat, hantar di Telegram sahaja. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.